Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati Mufti Negeri Perlis, Profesor Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Yang dihormati Timbalan Mufti Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini untuk ziarah Jabatan Mufti untuk sesi kali yang pertama pada tahun 2024 ini. Sebelum mana kita terus untuk program kita pada hari ini, saya akan menerangkan sedikit perjalanan kita pada program kali ini. Sesi yang pertama, saya ingin mengajukan beberapa soalan. Saya akan mengajukan beberapa soalan pada Sahibus Samahah. Manakala sesi yang kedua, hadirin dan hadirat dapat bertanya terus secara live di sini apa-apa persoalan dan kemusykilan yang akan diajukan. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan program kita dengan mengajukan soalan yang pertama kepada Sahibus Samahah. Kita pada tahun ini telah memasuki tahun yang baru, iaitu masa terus berlalu. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, dan juga minggu demi minggu berubah dan bersilih ganti. Jadi kita tidak dapat untuk menafikan masa terus berjalan. Datuk Mufti pernah menulis sebuah artikel pada tahun 2019 berkaitan tahun baru dan juga keberkatan masa. Jadi antara perkara yang penting dalam kehidupan kita adalah berkaitan masa. Jadi minta Sahibus Samahah menjelaskan bagaimana Islam dan juga keberkatan masa yang ada dalam kehidupan kita. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Ustaz moderator kita, kenal Ustaz? Ustaz Amir Farhan. Ni orang Perlis juga ni. Sembahyang Jumaat di sini duduk. Dari itu duduk di Busri. Dah ada pindah. Pindah ke mana? Pindah pergi Bintung. Ni antara anak muda Perlis. Yang saya kasih timbalan saya, Ustaz Tajul, yang hadir pada malam ni. Hari tu kita berkenal Ustaz Tajul ni orang Kelantan, tapi mari menjadi timbalan mufti di Negeri Perlis. Para asatizah, Tuan Imam, ada berapa imam ni? 2 imam. Masjid Bukit Keteri ni antara masjid yang bacaan dia elok, kerana imam-imam dia ahli bacaan. Jadi siapa nak main semayang subuh baca elok, boleh main semayang di sini kan. Saya pagi-pagi solat subuh di sinilah. Kalau tak keluar daripada Bukit Keteri ni, solat di sini. Cuma kadang-kadang pagi kena balik awal sikit sebab masih ada anak saya yang pergi ke sekolah di Kangar. Jadi isteri saya nak kena hantar ke Kangar. Ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya ringkas saja, saya nak sebut ni sebab kita rasa ada banyak lagi soalan yang lain. Kita sambut tahun baru 2024. Masa dulu lama orang tua dah ada sini. Dia ingat Malaysia nak mencapai 2020. Dan orang pun tak tahu 2020 jadi apa di Malaysia. 2020 telah pun berlalu 4 tahun. Hakikatnya kemarin, hari ini atau 2 hari yang lepas sama saja. Cuma kita lah yang meletakkan angka yang baru. Bagi tahun yang baru. Setiap detik umur kita akan bertambah. Dia
sebahagian orang menyambut hari kelahirannya, merayakan hari kelahirannya, bergembira dengan hari kelahirannya. Tak apalah kalau dia nak bersyukur ke apa. Saya 1 hari bulan 1. Jadi siapa-siapa sambut tahun baru, saya perasan macam sambut saya. Tapi hakikatnya manusia ni sama aja. Dia tambah 1 hari, dan kematian tidak pula menunggu bahawasanya dia kena cukup masuk tahun baru atau dia kena masuk next year. Kematian apabila sampai tempoh ajalnya, dia tidak mengira tarikh. Sampai tempohnya, Allah tak kira, janganlah tak masuk tahun baru lagi, Allah akan mengambil nyawa kita. Apabila manusia mati, tak ada lagi pada manusia ini segala apa yang diperjuangkan ataupun apa yang disebut di atas dunia ini. Sebahagian orang begitu ternama, tapi bila dia mati, pada hari dia mati, mungkin ramai orang akan sedih. Besok orang masih sedih, seminggu orang masih sedih, sebulan, 2 bulan, setahun orang pun mula lupa. Anak, isteri ataupun suami yang menangis sehingga bengkak matanya, mungkin akan melakukan tugasan-tugasan yang lain. Sekali-sekala akan menyebut balik nama kita. Kitalah yang akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hidup ini, sebahagian besar daripada apa yang kita lakukan, bukan saja orang lupa, kita sendiri pun lupa. Kadang-kadang kita, siapa yang simpan gambar, dia buka gambar dia yang lama-lama, dia baru ingat, oh betul ni kawan aku, oh ini aku masa tempat sekian-sekian. Kita lupa. Hatta perbuatan baik ataupun buruk, kita juga lupa. Apatah lagi orang lain tentu lupa tentang kita. Mereka sibuk mengingatkan apa yang ada pada diri mereka, pun mereka lupa sebahagiannya apa yang mereka lakukan. Allah tidak lupa. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan yang Allah catat itu tidak meninggalkan yang besar ataupun yang kecil, melainkan dihitungnya. Banyak perkara yang penting dalam hayat kita. Apa yang isteri kita kata pada kita, kita cakap dengan isteri kita, apa yang kita pergi, masjid mana yang kita pergi, pertemuan kejadian yang berlaku. Mungkin tak semua yang kita ingat. Tapi bila kita balik pada Allah di akhirat kelak, semua itu ada. Hadirin dan hadirat, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Jika kita semua mengejar nama untuk orang kenang kita, kita akan kecewa. Dan inilah yang saya selalu sebut untuk pujuk diri saya. Orang akan lupa. Jadi Tok Imam pun orang lupa. Mai Tok Imam baru, orang lupa Tok Imam lama. Jawatan kuasa orang lupa. Mufti orang lupa. Perdana Menteri pun orang lupa. Orang yang berjasa macam-macam, yang sambut kemerdekaan bagi negara ini, yang apa, orang lupa. Kalaupun orang ingat setiap tahun kita sudah mati, apa yang dapat kita lakukan? Kita tak tahu. Kata satu negara merayakan jasa kita, kita duduk berada di dalam kubur. Bukan kita ada orang boleh WhatsApp, anak-anak kita WhatsApp, abah hari ni dia orang semua duduk raya abah. Dalam kubur kita tak ada. Kita tak tahu. Sebahagian orang hidup, orang tak bagi jawatan apa kat dia, mati orang bagi Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Untuk apa untuk dia? Orang letakkan nama dia, mengenang jasa dia. Untuk apa? Kalau dia buat dengan ikhlas, daripada hari awal dia mendapat pahala. Kalau dia tidak ikhlas, tak ada apa-apa yang dia bawa. Dan segala pujian seluruh dunia ini, tidak pun dia mendengar sedikit pun.
Melainkan jika dia melakukan dosa dan orang meraihkan dosa itu, dia menerima bala di bawah. Hadirin dan hadirat sekalian, hatta anak-anak kita akan lupa tentang kita. Hari ini mereka ingat kita. Bila kita dah meningkat tua, mereka sibuk. Itu yang kadang-kadang balik, kadang-kadang tak balik. Walaupun masa kecil begitu azamnya. Itu pun kalau dalam setahun berapa kali kita dapat jumpa mereka kembali. Bukan saja mereka lakukan pada kita, mungkin kita juga lakukan pada ibu bapa kita. Masing-masing sibuk dengan urusan. Bila kita mati, lebih mereka lupa. Hanya anak yang saleh yang setiap hari menyebut Rabbi ghafirli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunlah daku dan kedua ibu bapaku. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumu hisab. Wahai Tuhan kami, jadikanlah aku orang yang mendirikan. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan zuriatku orang yang mendirikan salat. Dan kemudian Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah aku, kedua ibu bapaku, dan orang-orang yang beriman pada hari berlakunya hisab. Kalau tuan-tuan sekarang ni ada ni ibu bapa yang meninggal, kata, ya Allah, ampunlah kedua ibu bapaku, dapatlah ibu bapa kita memakan jasa yang dia buat pada kita. Jika tidak, tak adalah apa-apa. Kita meninggal, mungkin hari pertama anak kita pun sibuklah hantar kita ke kubur. Sedih dah dia malam tu. Berdoalah dia pada kita, alhamdulillah. Tapi mungkin lama-kelamaan, setahun sekali dia berdoa untuk kita. Tuan-tuan, dunia satu kekecewaan, melainkan amalan yang saleh. Maka sama-samalah kita melakukan amalan yang saleh. Itulah yang akan tersimpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Demikian jawapan mukadimah untuk pertemuan kita pada sesi kali ini, iaitu nasihat berkaitan apabila kita melakukan sesuatu perkara, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Jika kita berharap semata-mata keredaan manusia, maka kita akan kecewa. Saya teringat dengan satu kisah yang mana disandarkan kepada Imam Malik. Kita mengetahui Imam Malik mengarang Muwatta. Sebelum kitab ini dikarang, banyak kitab hadis yang lain. Tapi yang selalu kita dengar adalah Muwatta Imam Malik. Sebab itu dikatakan bahawasanya Imam Malik menyebutkan makana lillah. Apa yang mana dilakukan kerana Allah, ikhlas kerana Allah, akan kekal. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita, jangan terlalu berharap melakukan apa-apa hanya kepada manusia. Kita akan terus kepada soalan yang kedua pula, iaitu pada minggu yang lepas, iaitu tahun lepas lah, padahal minggu lepas baru. Ada isu yang mana kita ketahui yang mana di laman sosial berkaitan Ashabul Kahfi. Tapi itu bukan soalan kita akan bahaskan kali ini. Sebab Sahibus Samaha telah membahaskan panjang lebar di podcast pada pertemuan yang lalu, minggu lepas. Boleh tengok di YouTube. Di YouTube Promedia Tajrid ada dirakam, iaitu podcast berkaitan isu tersebut. Pada kali ini, soalan yang mana saya ingin ajukan ada kaitan juga sedikit dengan perkara tersebut, iaitu berkaitan tentang ahli kitab. Siapakah ahli kitab ni? Adakah ahli kitab yang mana berada pada zaman kita ini, iaitu orang Nasrani dan juga Yahudi, hukum mereka ni terpakai juga sama dengan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi minta Sahibus Samaha memberikan pencerahan tentang perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya perkataan ahlul kitab ini kita ketahui kerana disebut di dalam Al-Quran. Ahlul kitab ataupun alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab.
Kitab yang dimaksudkan ini ialah kitab sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Taurat dan Injil. Yang mereka itu Yahudi dan Nasara. Dan kita baca, tuan-tuan tak baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah sebut orang munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah sebut orang kafir ni ada dua, iaitu ahlul kitab dan musyrikin. Quran banyak, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, Nabi kata, mari. Allah suruh Nabi beritahu, mari dia kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, ahlul kitab. Jadi siapa yang menamakan mereka ahlul kitab? Allah menamakan mereka ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ni apa? Mereka beriman kepada Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab langit yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka masuk Islam, dah tak nama ahli kitab dah lah. Dia akan jadi Muslim dah lah. Mereka ahli kitab ni, mereka ada ilmu tentang kitab yang lepas. Itu dulu. Adakah kitab mereka itu sentiasa betul? Tak. Kenapa? Bukan kitab itu memang betul. Yang tak betul sebab apa? Mereka menyeleweng. Allah kata, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Yang di belakang dia jangan adjust. Okey. Ni masjidnya? Masjidnya? Sewa kena cari company lain. Okey. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Maksudnya orang ahli kitab ni, mereka juga menyeleweng. Tapi Allah masih lagi menamakan mereka ahlul kitab. Allah namakan mereka ahlul kitab. Dan Allah jadikan, kerana apa? Kerana mereka ini, walau macam mana mereka pun, ada yang lurus, ada yang menyeleweng, ada mereka yang benar-benar ikhlas, seperti Waraqah bin Naufal. Yang mana kalau sesiapa baca dalam sejarah, apabila Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, Iqra, Nabi pergi kepada bapa saudara Khadijah, kepada sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, dan bertanya kepada dia yang bagi tahu bahawa dia memberitahu Nabi adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Dia ahli kitab. Dia study kitab. Dia tahu. Mereka ini Allah jadikan hukum khusus kepada mereka. Apa hukum khusus mereka ni? Yang tak sama dengan musyrikin yang lain, kafir yang lain. Iaitu boleh makan sembelihan mereka, boleh kahwin dengan wanita mereka. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Itu di dalam surah Al-Maidah. Pada hari ini dia halalkan benda-benda yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum.
Makanan ahlul kitab halal bagi kamu. Wa ta'amukum halul lahum. Makanan kamu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang bersih dari kalangan mukminat, orang beriman, wanita-wanita beriman, wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dan wanita-wanita yang elok, bukan lacur, di kalangan ahlul yang diberikan kitab, alladzina utul kitab min qablikum, yang mendapat kitab sebelum daripada kamu. Muhsinina ghaira musafihin, yakni kamu kahwin dengan mereka, bukan kamu berzina dengan mereka. Wala muttakhidhi akhdhan, bukan kamu jadikan mereka wanita simpanan. Ayat ini telah menyebabkan ahlul kitab ada peruntukan khas dalam amalan dengan berurusan dengan mereka. Hatta para ulama dalam politik dalam berbagai-bagai kerajaan Islam juga ada urusan bagaimana berurusan dengan ahlul kitab dan berurusan dengan musyrikin yang lain. Sebab mereka ni ada sebahagian perkara-perkara yang common ground, ada benda yang mereka sama dengan kita. Kalau kita sebut Nabi Ibrahim, mereka faham. Kita sebut Nabi Musa, mereka faham. Sebab itu bila kita tengok debat dulu, Didat, Zakir Naik, bila berdebat dengan Kristian, bila debat dengan mereka mudah kerana ada ground yang sama yang mereka faham. Tak ada kalau kita berdebat dengan Hindu, Buddha, cerita Nabi Musa, dia tak tahu apa. Dia tak iktiraf pun. Cerita Nabi Ibrahim, dia tak iktiraf. Tapi kalau cakap dengan Kristians, Abraham, Moses, kalau kita cakap dengan Yahudi tentang Musa, tentang Nabi Ibrahim, dia faham. Dia iktiraf Nabi itu. Dia pun nama Abraham, nama Musa. Sebab tu antara tokoh besar ilmuwan Yahudi pada zaman kegemilangan Baghdad dahulu, Musa bin Maimun, Yahudi. Yang orang samakan dengan kebijaksanaan Al-Imam Al-Ghazali di dalam falsafah. Yahudi. Tuan-tuan kalau duduk di sebahagian ustaz pengimam kita duduk di Jordan, dia tahu orang Jordan yang ramai Kristian. Allah Aliyul Qadir. Ustaz Tajul pun belajar Jordan. Allah Aliyul Qadir. Nama mereka Daud, nama mereka Musa, nama mereka Isa. Cakap Arab lebih pada kita lagi. Dan Bible mereka dalam bahasa Arab. Banyak perkara yang mereka sama. Maka menyebabkan ada hukum yang sama. Cumanya ulama-ulama, tadi soalan tu apa? Hukum, adakah terpakai hukum sana dengan sini? Oh, okey. Adakah terpakai hukum sana dengan hukum sini? Zaman dulu dengan sekarang. Ulama-ulama khilaf pendapat. Adakah Yahudi di segi menyeleweng? Di sudut Kristian yang kata Allah satu daripada yang tiga. Ini bila? Bukan baru-baru ni, sejak zaman Nabi Muhammad lagi. Kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasah. Telah kufur orang yang menyatakan Allah tiga daripada yang tiga. Ini daripada dulu. Tapi Quran masih menamakan mereka ahlu kitab. Jadi timbul soalan, apabila ayat yang saya baca tadi dalam surah Maidah itu yang membenarkan sembelihan mereka dan membenarkan kahwin dengan wanita mereka, adakah merangkumi ahlul kitab zaman kita juga ataupun zaman Nabi saja? Okey. Majority mazhab, khususnya dalam mazhab Hanafi, mazhab Malik dan dalam mazhab Hambali, kaul dalam mazhab Hambali yang kuat menyatakan ia merangkumi Yahudi, Kristian pada zaman Nabi
dan juga pada zaman sekarang, selepas zaman Nabi. Kerana yang diukur kepercayaan dia, apa yang dia percaya. Kalau dia percaya macam mana Ahlul Kitab tu percaya, dia masuk. So, sembelihan Yahudi tu boleh kita makan, Kristian kita boleh makan jika dia di atas cara Yahudi dan Kristian ataupun Nasara lah. Kristian ni dalam terjemahan biasa Nasara tu. Boleh. Ini majoriti mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak. Dia kata Yahudi dan Kristian yang Ahlul Kitab yang dimaksudkan itu, hendaklah mereka tu Ahlul Kitab sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Selepas Nabi diutus sebagai Rasul, yang jadi Yahudi dengan Kristian selepas itu tak kira. Dengan itu mazhab dia mensyaratkan juga, itu disebut dengan Nas Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dan rentetan itu juga dia mensyaratkan, artinya ahli kitab tu yang nak dapat hukum tu kena mak bapak dia kena Yahudi dan ataupun Kristian. Ini juga kaul di dalam mazhab Hanbali. Majoriti kata tak, ia tidak berkaitan dengan itu. Ia berkaitan kerana dia kata susahlah. Hatta pada zaman Nabi macam mana kita nak ukur dia? Awak lahir bila? Takkan agama nak suruh tanya macam tu. Nak ukur orang ni, ukur kepercayaan dia. Ini bukan soal tahrir lahir. Ini soal kepercayaan, kata mazhab yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan akan tengok, tak pelik, sebahagian negara Arab tuan-tuan tengok, ada yang suami dia Muslim, isteri dia Kristian. Cumanya mazhab yang membenarkan, hatta mazhab Syafi'i benarkan kalau asal, yakni yang sebelum mazhab Nabi, mereka melihatnya sebagai makruh. Ada mazhab yang mengharamkan. Mereka mengharamkan di atas alasan, dia kata Sayyidina Umar, dia beriwayat Sayyidina Umar yang menghalang Huzaifah berkahwin dengan wanita Kristian. Huzaifah Ibnul Yaman dan sahabat yang lain. Tapi majoriti kata boleh, tapi makruh. Yang boleh bukan yang lelaki Kristian kahwin dengan perempuan Islam, tak. Perempuan Kristian atau Yahudi kahwin dengan lelaki Muslim. Kerana di dalam keluarga Islam tu lelaki dominan. Dengan itu mudah-mudahan lelaki itu akan dapat mempengaruhi dan membentuk keluarga dia. Bila lelaki itu didik, dia dah tahu Isa, Musa, dia dah tahu tentang Allah, dia tahu tentang kitab, cuma dia nak terima Nabi Muhammad saja. Mudah-mudahan dia dekat dengan agama, dia akan terima Islam. Tapi kalau lelaki itu pun duk gelong-elok, lepas kahwin bukan dia yang bimbing isteri dia yang bagi pening dia. Kalau zaman dulu kata makruh, tak mustahil untuk fuqaha melihat boleh jatuh haram jika kahwin dia yang jadi sesat pula. Dulu kahwin tu menyebabkan apa? Lelaki tu dapat kontrol, membetulkan anak-anak dia. Ini kalau suami hak jenis penakut, pantang dengar seorang isteri pun dah dengar takut dah, macam mana dia nak membetulkan keluarga dia kalau dia kahwin dengan wanita yang berbeza agama? Jumhur, majoriti ulama memakruhkan pada zaman ini. Dia boleh, tapi pada majoriti ulama, tapi macam tu, mesti bukan wanita penzina, mesti tidak membawa kepada kekufuran orang yang kahwin tu, dan bukan wanita bukan wanita harbiyah, bukan Ahlul Kitab yang anti Islam, pergi kahwin dengan Yahudi hak jenis tentera Israel, tak boleh. Itu kafir harbi.
Ni kalau ada wanita Yahudi yang tak musuh Islam, kenal tentang agama cuma tak masuk Islam, dia berkahwin. Ini berlakulah terutama orang Islam yang duduk dalam negara-negara majoriti Kristian dan Yahudi. Cumanya saya nak sebut, ada dua pendapat tadi sebut, ingat kan? Satu kata boleh, mazhab Syafi'i kata tak, kerana dah lain, majoriti kata boleh, tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dengan syarat yang kita telah sebutkan tadi. Kalau perkahwinan itu tidak merosakkan agama lelaki itu, dia boleh kahwin. Mungkin dia akan bimbing isteri berkenaan. Dan kalau tuan-tuan duduk di negeri mereka, saya sendiri pernah duduk UK, sembelihan kadang tak ada, kita makan kosher yang Yahudi punya. Yahudi lebih teliti dalam sembelihan dia. Cumanya orang putih ada hari ni, kita sebut orang putih lah, kebanyakan ni dia bukan lagi Kristian. Mereka ramai yang atheist. Mereka tak percaya Tuhan pun. Mereka agnostik. Mereka tak sure tentang Tuhan. Tak pasti. Mereka, they don't believe in any organized religion. Mereka tak percaya kepada mana-mana agama yang tersusun. Tuhan ada, tapi mereka tak percaya. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila berlaku perang Gaza tu, dia kata kalau Tuhan wujud, kalau Tuhan wujud, padahal tengok dia pakai salib. Artinya dia orang semua tak berapa percaya Tuhan. Salib itu walaupun dia sambut Christmas, itu hanya culture, bukan agama. Bukan lagi kepercayaan. Kalau dia kepercayaan, dia jatuh pada hukum yang saya sebut tadi. Dalam fatwa perleh, yang sebelum zaman saya lagi, dia fatwa boleh kahwin dengan wanita ahlul kitab. Tapi dengan syarat-syarat yang kita sebut. Kerana ada satu orang lelaki masa tu, tanya pada zaman Dr. Juanda, nak kahwin dengan wanita ahli Kristian, dan fatwa telah keluar, tiba-tiba wanita itu telah masuk Islam sebelum kahwin. Jadi fatwa itu tak berfungsi lah. Tapi dia telah masuk Islam. Kerana mereka lebih dekat. Orang Kristian ni, sebab tu tuan-tuan tengok dia buat tour di masjid. Kebanyakan yang masuk Islam, orang Kristian. Dia Jesus, dia pernah dengar. Moses, dia pernah dengar. Cuma dia nak dengar tentang Muhammad ni, the last messenger of God, the last prophet, Nabi yang akhir, yang tu je. Sebab itu hikmah bila Allah syariatkan perkahwinan tu. Tapi kalau hikmah itu tak berlaku, kahwin menyebabkan jadi penin lagi, bukan jadi bawa pada Islam, maka itu yang Sayyidina Umar tak benarkan. Sayyidina Umar kata, aku bimbang kamu kahwin dengan mereka, kamu tinggalkan wanita-wanita mukminat. Bukan aku mengharamkannya, kata Umar. Allah. Demikian penjelasan daripada Sahibus Samahah. Dengar suara saya? Tak dengar? Demikian penjelasan yang panjang lebar daripada Sahibus Samahah berkaitan bagaimana hukum kita bermuamalah dengan ahlul kitab. Masih ada kaitan dengan soalan tadi, bila mana disebutkan tentang perkahwinan antara orang Islam dengan ahli kitab ini, pernahkah Nabi SAW berkahwin ataupun bernikah dengan ahli kitab pada zaman Nabi SAW? Mohon penjelasan daripada Sahibus Samahah. Nabi SAW, soalan tadi, ada isteri yang Yahudi. Yahudi dari segi darah Yahudi. Siapa dia isteri Nabi yang Yahudi ya? Siapa nama isteri Nabi yang keturunan Yahudi? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai, isteri Nabi itu, orang Melayu duk panggil Sopiah tu, sebenarnya asal nama isteri Nabi Safiyah, Ummul Mukminin Safiyah. Dia merupakan seorang Yahudi, Ummul Mukminin. Yahudiyah dalam bahasa Arab. Dia sebelum tu, dari segi keturunan, dia Yahudi. Bapa dia Huyai bin Akhtab adalah merupakan orang besar Yahudi. Bahkan suami dia, Kinanah bin Rabi' adalah merupakan kepala Bani Nadir. Yang kepala Yahudi, dia ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir.
Ni 3 Bani Yahudi yang duduk di Madinah. Suami dia yang tu. Dan Safiyah ni pernah bermimpi bulan turun kepada dia. Dia cerita pada suami dia sepak dia. Adakah kau bercita-cita ingin berkahwin dengan Raja Yasrib? Malikul Yasrib. Maksud Raja Yasrib tu, dia maksudkan Nabi. Bila berlaku peperangan Khaybar, ditawan tawanan, termasuklah yang ditawan itu ialah wanita-wanita Yahudi. Termasuklah Safiyah binti Huyai. Bila tawan, dia jadi tawanan perang. Tawanan perang ni dia bertukar menjadi hamba tawanan perang. Ini sistem yang dipakai seluruh dunia. Kalau saya nak syarah tentang bab hamba tawanan perang, di mana keadilan Islam dan berkenaan itu panjang. Kena cari video saya yang lain. Ada bab tu. Antara yang ditawan ialah Safiyah ni, isteri Nabi ni. Masa tu tak isteri lagi lah. Dia adalah wanita Yahudi. Anak kepada pemimpin Yahudi. Semasa pembahagian tawanan ni, Safiyah ni jatuh ke tangan Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, anak saya ada seorang nama Dihyah. Dihyah, orang kata Dihyah, pasal apa? Laki. Dihyah ni nama laki. Sahabat Nabi salah seorangnya nama Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Seorang sahabat yang handsome. Malaikat kadang-kadang datang menyerupai Dihyah kerana handsome. Safiyah ni dapat ke Dihyah. Dan orang bagi kata, wahai Rasulullah, tak padanlah Safiyah ni, anak orang besar, dapat kat Dihyah. Rasulullah lah ambil Safiyah ni. Lalu Rasulullah tukar untuk Dihyah yang lain, bagi Safiyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai riwayat kata ditukar dengan 9 tawanan yang lain. Dan Nabi menawarkan kepada dia agama, dia terima Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya sebagai Ummu Salamah, menyiapkannya, lalu dia menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima Islam dulu. Dia terima Islam. Dia terima. Kalau dia tak terima pun dia hukum tadilah. Tapi dia terima Islam dahulu. Dalam riwayat tu dia telah menerima Islam dahulu. So kalau orang kata Islam ni bangsa Yahudi ni dibenci oleh Islam, Islam benci perangai, dia bukan benci orang tu. Kalau nak kira Yahudi, Nabi ada isteri yang Yahudi. Kadang-kadang biasa orang Arab ni kan, depa kadang-kadang bila depa berkelahi sama-sama isteri Nabi, kadang-kadang cemburu. Ada kawan tu perli-perli sikit, anak Yahudi kadang-kadang. Binti Yahudi, anak Yahudi. Jadi dia sedih lah, dia mengadu kat Nabi. Nabi kita bagi tahu lah, pak saudara kau Musa, suami kau Muhammad. Kan? Jadi Nabi pujuk dia. Jadi kita dapat melihat daripada penjelasan yang diberikan tadi, ada kalanya mungkin seseorang tersebut lahir dalam keluarga Yahudi. Bapaknya asalnya adalah keturunan Yahudi, bahkan pemimpin orang Yahudi, iaitu Huyai bin Akhtab. Bahkan suami Safiyah yang awal sebelum beliau berkahwin dengan Nabi SAW juga pemimpin Yahudi. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan ataupun menakdirkan beliau berkahwin dengan lelaki yang paling mulia dalam sejarah kehidupan dunia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya, soalan yang mana akan diajukan adalah berkaitan tentang hujan. Adakah kita ini disunnahkan ataupun tidak untuk mandi hujan ni? Sebab dulu-dulu kita selalu dengar, kalau hujan tak boleh mandi, kena masuk rumah, mak ayah akan marah. Kemudian timbul pula, iaitu ada hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, iaitu Nabi SAW ketika hujan pernah macam buka sikit, singkap sikit saubahu, pakaian baginda, untuk bagi kena yang hujan. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Adakah disunnahkan
untuk kita mandi hujan ke macam mana? Jadi mohon penjelasan daripada Sahibus Samahah. Dulu orang tua tak pergi main hujan, demam. Betul? Dari Ustaz Amir Farhan kata ada hadis Nabi buka baju pakaian masa hujan. Hadis ni ada perbincangan di sudut bagaimana mentatbikkan maknanya. Hadis Anas. Anas ni daripada kecil dia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami dengan Nabi SAW kena hujan. Hujan turun, basah kami kan Nabi. Fahasara Rasulullah SAW thawbah. Nabi selak baju dia. Kan? Hatta asabahu minal matar. Sehingga hujan tu kena Nabi SAW. Hujan main Nabi selak. Pakaian ni bagi kena hujan. Badan Nabi kena hujan. Qulna, kata Anas, kami pun kata, limadha sana'ta hadha ya Rasulullah? Pasal apa Rasulullah buat macam tu? Nabi kata, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Nabi kata kerana dia baru saja datang daripada Tuhannya. Ulama-ulama hak bahagian hadithu ahdi bi rabbih itu, hadithu ahdin bi rabbih itu perbincangan. Apa maksud baru saja daripada Tuhan? Kesimpulannya bolehlah untuk kita tak mau panjang perbahasan ilmu kalam dan seumpamanya. Maksudnya satu nikmat yang baru datanglah daripada Tuhan. Cumanya para ulama bincang, adakah sunnah kalau hujan mai kita pergi bagi kena hujan, selok sikit pakaian kita macam Nabi buat? Sebahagian mereka kata perbuatan Nabi kalau benda tu adat tak jadi agama lah. Macam orang lain, macam Nabi makan kambing, Nabi makan apa, itu tak dikira sebagai amalan agama. Tapi kalau ada illah, ada sebab yang Nabi nyatakan. Di dalam hadis ni, masalahnya Nabi kata, sebab tu, limadha sanat hadha. Kenapa engkau buat ini wahai Rasulullah? Nabi kata kerana dia baru turun, nikmat yang baru turun. Maka menyebabkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di syarah Sahih Muslim tadi Ustaz Amir Farhan sebut, maka menyatakan bahawasanya adalah menjadi sunnah kita ikut Nabi. Bila hujan datang, kita bagi diri kita kena hujan. Itu dulu. Cumanya bila zaman berubah, hujan zaman Nabi dah tak sama macam hujan zaman kita. Hujan zaman Nabi itu hujan yang tak kena pencemaran. Belum ada hujan asid, hujan apa. Hujan zaman kita ni hasil wap yang macam-macam ni naik ke atas, pi kena hujan, demam. Kalau kita tahu kita ni kena hujan demam, tidak disunatkanlah kita pi buat benda tu. Tapi kalau hujan di tempat kita, mungkin hujan kawasan yang tak tercemar, kena tak demam, boleh kita buat benda tu. Dan kalau kita niat kerana nak tiru yang Nabi buat tu, mudah-mudahan kita mendapat pahala. Hujan Bukit Keteri ni dah tahu asap apa? Asap simen ke? Asap kelang kat depan tu ke? Asap apa tak tahu. Tapi kalau tak demam, boleh buat. Tapi kalau demam, jangan buat. Tapi kalau anak-anak, orang tua-tua dulu dia tak langsung tak bagi budak-budak main hujan. Tapi kalau tak ada masalah, tak salah main hujan tu. Cuma mereka barangkali tak mau. Sebab mak ayah pula lah nak kena mak lah, nak kena basuh baju tu. Basahlah baju tu, nak kena tukar pula. Tapi kalau tak ada masalah, boleh dilakukan. Azan tu, buat azan tu. Ada soalan lagi kan? Ada. Suruh azan. Azan mikrofon ni boleh kot ni. Teruk-teruk sewa.
Ha? Apa soalan? Kita akan pergi kepada soalan yang terakhir yang mana saya akan ajukan. Setelah soalan dan juga jawapan diberikan oleh Sahibus Samahah, giliran tuan-tuan dan puan-puan pula untuk mengajukan soalan. Soalan terakhir yang saya ingin ajukan adalah berkaitan ada sebuah hadis yang mana Nabi SAW dikatakan berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Iaitu hadis ni kita ketahui ada perbahasan sanad, sebahagian mendaifkannya walau bagaimanapun Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hasan gharib. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Kerana dari segi literal, zahirnya seolah-olah baginda minta untuk hidup dalam keadaan miskin. Jadi orang Islam ni, kita nak kena kaya ataupun miskin? Macam mana kita nak faham hadis ni? Adakah difahami literal ataupun bagaimana? Sebab kita tengok dalam kalangan sahabat, ada sahabat yang kaya. Seperti Abdul Rahman bin Auf. Ada juga yang sebaliknya. Seperti Abu Zar Al-Ghifari. Jadi bagaimana cara untuk kita memahami hadis ini? Dan adakah orang Islam ni patut kaya ataupun sederhana sahaja? Mohon penjelasan Sahih Samahah. Tuan-tuan dengar belakang? Dengar. Dia mikrofon ni tak apa sedap. Dia punya ni. Okey. Tak apa. Agama ni dia suka kita kaya ke dia suka kita miskin? Tentu agak-agak Agama mau kita kaya ke dia mau kita miskin? Macam tu yang miskin-miskin ni tak apa nak bagus ya? Dia cari rezeki. Kalau agama suruh kita kaya, yang tak apa kaya ni dia nak buat macam mana? Sebab ada orang yang tak kaya ni, bukan ada dua sebab orang tak kaya ni. Orang miskin ni.
Tadi Ustaz Amir Farhan sebut hadis Allahumma ahini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Dalam hadis itu, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Hadis ini didhaifkan oleh kebanyakan para ulama. Bagi mereka yang menerima hadis ni, mereka kata miskin di sini maksudnya tawaduk. Dalam bahasa Arab maskanah, wa annal maskanatu khulqun. Maskanah tu jiwa rasa rendah diri tu, satu benda yang Nabi minta Allah jadikan diri dia rendah diri, tawaduk. Itu maksud miskin, bukan miskin tak ada duit tu. Itu mereka kata. Tapi agama tu sendiri, agama suka orang miskin ke orang kaya? Okey, kalau orang tu dia miskin ataupun dia fakir, dia buat ambil, orang tahu. Sebab dia jenis pemalas. Dia kira memang tak mau. Dia memang suka dia jadi fakir, kerana dengan fakir tu dia bolehlah tak buat kerja apa, orang duk main bagi bantuan kat dia. Yang ni fakir yang terkutuk lah. Yang dimarah oleh agama. Yang ni ini punca dia malas, kan? Itu yang Nabi sebut dalam hadis, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi zamratil hatab ala dhahrihi fayubi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Dalam hadis Bukhari, jika satu orang kamu tu pergi ambil tali, pergi ikat kayu, letak atas belakang dia, kemudian dia jual kayu itu, dengan dia jual kayu itu dia memelihara air mukanya, lebih baik daripada dia pergi minta ke orang, sama ada orang bagi ataupun orang tak bagi. Hak jenis tu miskin, fakir yang benar itu fakir yang tak disukai oleh agama. Tapi kalau dia bukan fakir kerana dia nak jadi fakir, dah macam tempat yang fakir, macam duduk di Afrika. Kalau tuan-tuan duduk di Afrika, tempat yang tak ada apa, kering kontang, semua fakir. Bukan kita pilih jadi fakir. Ataupun kita terpaksa sibuk nak pergi kerja tak boleh, kerana nak jaga anak kita sakit dan seumpamanya, nak berniaga tak boleh. Bukan kita pilih. Yang ni tak dikutuk oleh Quran. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah wala yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum. Bagi fuqara yang mana mereka itu terkurung, tak boleh nak pergi mana, di dalam yang berada pada jalan Allah, kerana mereka berjihad, tak boleh buat kerja orang macam orang mujahidin yang nak kerja niaga apa, terpaksa berperang. Uhsiru fi sabilillah wa la yastati'una darban fil ard, tak boleh nak buat perniagaan, kerja-kerja yang lain. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, orang jahil sangka aghniya minat ta'affuf, mereka ni kaya disebabkan mereka tak minta, mereka tak minta pada orang. Dan antara ayat tu kata Allah wala yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tak minta pada orang, minta pada orang. Yang ni Allah suruh kita bagi pada mereka. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu belanja daripada kebaikan, Allah tahu. Yang ni kena bagi kat depa. Depa jenis tak minta, tapi bukan mereka nak fakir, Allah puji mereka. Fakir Allah puji. Muhajirin kaya ke miskin? Terpaksa tinggal Mekah. Mereka orang berniaga apa kena tinggal Mekah, kena ikut Nabi. Bukan mereka nak miskin, tapi mereka terpaksa ikut Nabi. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, orang fuqara muhajirin yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka, amwalihim
yang dikeluarkan daripada lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, mereka yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, yang mencari redha Allah dan mencari redha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, menolong Allah dan Rasulnya. Mereka miskin. Allah kata ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Itu miskin. Allah kata fakir, tak ada apa. Fakir jenis tu tak apa. Kalau fakir tu tak menyebabkan kita jatuh maruah, tak apa. Tapi yang jadi masalah bila fakir tu menyebabkan kita jatuh maruah. Dalam masa yang sama, agama suka orang yang memberi ke orang yang menerima? Agama suka orang yang memberi ke orang menerima? Al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lah di Bukhari lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ibda biman ta'ul. Nabi kata mula dengan orang yang menjadi tanggungjawab kau. Wa khairus sadaqah an zahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah itu ialah kamu sedekah yang lebih, yang setelah kamu dah guna untuk keperluan kamu. Jangan kita makan pun tak cukup, bagi ke orang anak kita makan tak cukup. Agama tak benarkan macam tu. Maksudnya di sudut tu kita disuruh ada duit lah. Betul tak? Tadi Ustaz Farhan kata dalam hadis Tirmizi. Imam Tirmizi dia riwayat hadis lain. Hadis yang tuan-tuan kebanyakan baca. Nabi kata hadis Abi Kabsyah Al-Ammari. Innamad dunya li arba'an nafar. Dunia ni untuk 4 jenis orang. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Satu golongan yang pertama, hamba yang Allah bagi harta, Allah bagi ilmu. Dengan harta dan ilmu, yattaqi fihi rabbahu, dia takut pada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dia sambungkan silaturahim. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tahu hak Tuhan dalam harta tu. Fahadha bi afdalil manazil, yang ni yang tertinggi sekali kedudukannya. Ada apa? Ada harta, ada apa? Ada harta dan ada ilmu. Yang kedua, Nabi kata abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuquhu mala. Hamba yang Allah bagikan harta, bagi ilmu tapi tak bagi harta. Ilmu ada. Alhamdulillah, dia tahu hukum hakam agama, tapi tak kaya. Dan dia ini sadiqun niyah. Dia niat dia betul. Dia kata jika dia ada harta, in kana li malan, jika aku ada harta, la amiltu mithla amal fulan. Jika aku ada harta, aku akan beramal dengan kawan macam tadi. Kalau aku ada harta, ada ilmu je aku ni, harta tak ada. Kalau aku ada harta, dia buat masjid tu, aku pun nak buat masjid. Azam dia, tapi dia tak ada. Nabi kata apa? Wa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia dan niat dia tu dengan kawan yang ada harta dan ilmu tu, pahala sama. Jadi tuan-tuan yang tak ada harta sangat ni, tapi ada ilmu, tengok orang cerita bab buat masjid. Kita ni kalau ada harta pun teringin nak buat masjid. Balik pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ada pahala kita buat masjid. Tengok orang pergi derma, orang miskin bagi, aku kalau ada duit aku pun nak buat. Sebab apa kita kata macam tu?
Sebab kita mengaji, kita tahu dalam ilmu kata yang ni pahala. Tu yang ilmu yang kita ada. Jadi ada lagi dua, tapi untuk ringkaskan, jadi kena ada harta. Tapi kalau ada harta ni, pasal apa hang tak kaya? Aku tak boleh, aku ingat kalau aku kaya pakai tak dan main masjid ni dah. Menega-menega pun bagi kat anak-anak, cukuplah tinggal kancil di rumah tengah. Beda boleh main masjid tu kereta sebiji, boleh main masjid, boleh makan cukup sudah. Tak kaya. Sebab dia pilih tak kaya kerana dia rasa itu lebih menjaga agamanya. Tak apa untuk diri dia. Taklah kata hang berdosa, Islam suruh hang bagi kaya. Tak. Sebab satu hari, saya nak jawab soalan lain, takut panjang soalan ni. Semayang subuh, pasal kita dok semayang subuh masjid ni. Dalam hadis Bukhari, Nabi salat subuh. Nabi hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke Bahrain. Pergi ambil harta. Buat perjanjian dengan Bahrain. Bila Abu Ubaidah balik, tuan-tuan bayangkan zaman sahabat ni. Orang soleh-soleh ni. Harta ni ujian. Bila unta tu mai belah malam balik mai, orang duk bersembang. WhatsApp tak ada masa tu. Facebook tak ada. Bayangkan dalam gelap, mana ada lampu-lampu Madinah. Lampu-lampu ni lah, lampu-lampu rumah orang dah. Boleh sampai berita, Abu Ubaidah balik, harta banyak. Lepas sembahyang subuh, Nabi tengok-tengok ramai, penuh masjid. Dalam hadis kata, fatabassama Rasul. Nabi senyum, Nabi tengok. Nabi kata, azunnukum sami'tum biqidam ya Abi Ubaidah. Aku rasa kamu telah mendengar tentang pulangnya Abu Ubaidah. Rasanya kamu dengar Abu Ubaidah dah balik kot. Dia kata, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Nabi kata, abshiru wa ammilu bima yasurrukum. Tak apalah, semua orang bolehlah bergembira dengan apa yang hangpa harap. Kemudian Nabi kata satu perkataan, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitan ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakatum. Demi Allah, bukan fakir yang aku takut menimpa kamu, tapi yang aku takut menimpa kamu ialah dibentangkan kepada kamu dunia, lalu kamu berlumba-lumba nak mendapatkannya seperti mana dibentang pada orang-orang yang sebelum daripada kamu, lalu dunia itu merosakkan kamu macam mana telah merosakkan mereka. Maka dalam hidup ni kita boleh pilih dua jalan. Imam Malik, tadi Ustaz mungkin sebut nama Imam Malik. Imam Malik ni kaya. Sorban dia mahal. Dia katakan banyak ratus pasang kasut dia. Pakaian dia pun segak. Imam Ahmad, ahli hadis juga macam Imam Malik. Dia ada Musnad Ahmad. Miskin. Kasut di kaki dia 17 tahun tak tukar. Hidup itu pilihan dia. Dia rasa itu lebih baik untuk diri dia, dia ambil yang itu. Tuan-tuan rasa apa yang lebih baik untuk diri tuan-tuan? Yang mendekatkan tuan-tuan pada Allah Ta'ala, tuan-tuan ambil itu. Yang penting, jangan aku ni sampai susah nak makan pun tak ada, Allah kena tolong lah ni. Hak tu orang kata susah buat ambil. Tapi kalau kita memang boleh nak berniaga, nak kaya pun boleh, tapi dah tengok umur 60 tahun misalnya, contoh, kemudian kita tak mau bagi ke orang lain berniaga, kita rasa nak tak dan, nanti nak baca Quran tak dan, nak zikir tak sempat. Kita ambil jalan itu untuk diri kita. Kerana kita rasa itu selesa untuk kita. Tanpa mengganggu orang lain. Tanpa meminta-minta pada orang. Cukup untuk diri kita saja, tidak mengapa. Cumanya sekarang di Malaysia ni,
Kalau orang Islam tak ada duit, susah. Kita kena berjihad menghadapi orang lain yang menguasai ekonomi kita, sehingga anak-anak kita semua berada bawah penguasaan orang lain. Itu jadi jihad jugalah untuk kita menguasai ekonomi. Itu pun kena ambil kira. Wallahu a'lam. Berakhir sudah sesi pertama kita pada pertemuan kali ini. Sekarang kita pergi kepada sesi yang seterusnya, iaitu sesi terakhir. Saya akan buka soalan. Jadi hadirin hadirat yang mana ingin bertanya soalan boleh angkat tangan dan terus ajukan soalan. Apa yang mana hendak ditanya. Ya, silakan. Datuk ulang balik soalan, mic tak dengar live. Soalan dia, dipercayai air hujan juga dapat merawat gangguan hantu setan. Jadi bila orang nak berubat, dia kata sopit tanah air hujan. Kan macam tu lah. Saya tambah sikit lah kan. Kita tidak ada riwayat hadis yang sebut secara jelas tentang hal itu. Tetapi hadis Nabi yang riwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bila Nabi fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu, Nabi singkap baju dia sehingga dia kena air hujan. Jawapan Nabi, limadha sana'ta hadha ya Rasulullah, kenapa engkau buat ini wahai Rasulullah? Nabi kata, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, dia baru saja turun daripada Tuhan, ataupun baru saja daripada Tuhannya. Seolah-olah memberikan makna satu keberkatan yang baru saja turun, ada kelebihan dia. Kalau tak ada kelebihan dia, apa Nabi nak buat? Mungkin di atas dasar itu sebahagian orang tak ada air hujan, dia rasa ini lebih air yang tak bercampur, turun berkat daripada langit, kerana banyak ayat Quran yang sebut tentang turunnya hujan daripada langit. Tentang turunnya hujan daripada langit ni suatu kurniaan Allah. Dia ambil kurniaan ini, mudah-mudahan jadi ubat. Tidaklah ganjil lah, tak ganjil lah. Boleh lah kalau dia nak buat kesimpulan begitu. Adakah dia menghalau hantu setan? Tak ada lah dalil yang macam tu. Kalau tidak hujan turun, setan duduk tengah padang pun kena juga lah. Duduk tengah padang kena juga. Kan? Jadi, tapi adakah kemungkinan ia ada kelebihan, keberkatan air hujan? Hadis tadi bagi isyarat ada kelebihan. Sebab tu Nabi tahan tubuh dia supaya kerana dia baru turun daripada Tuhan. Ya. Terima kasih. Ada soalan yang seterusnya jika ada. Ya, silakan. Apakah sebahagian ulama memakai ilmu kalam dalam dakwahnya dan sebahagian mencela ilmu kalam seperti Imam Syafi'i? Soalan yang diajukan adalah, saya ulang balik soalan sebab dekat live tak dengar. Soalan yang diajukan, mengapa ada sebahagian ulama yang mana menggunakan ilmu kalam ketika dakwah, dan mengapa bagaimana untuk memahami perkataan Imam Syafi'i yang mana kelihatan seperti mencela ilmu kalam? Oh, ini panjang debat dah perbahasannya. Cuma saya nak ringkaskan. Ilmu kalam ni adalah satu ilmu yang membahaskan tentang falsafah ketuhanan yang asalnya telah dibahaskan falsafah ini oleh Plato, Aristotle sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara perbahasan mereka itu telah mempengaruhi banyak ataupun telah menyebabkan berlakunya pertikaian yang hebat pada agama-agama ataupun pada ajaran-ajaran pengikut Nabi-Nabi sebelum ini. Kerana ilmu ataupun kerana teori-teori yang dibangkitkan oleh Plato, yang dibangkitkan oleh Aristotle dan juga anak-anak murid mereka ini, kemudian di dalam Kristian Saint Augustine yang kemudian menghadamkan semula apa yang menjadi perbahasan oleh mantik Yunan di dalam Christianity, telah menyebabkan sebelum itu, sebelum mari pada Kristian, dia telah menggugat orang-orang Yahudi, ahli-ahli falsafah Yahudi.
menggugat ahli-ahli falsafah di kalangan orang-orang Kristian. Kemudian sehinggalah apabila Islam datang, buku-buku itu diterjemahkan, dibaca oleh ulama-ulama Islam atau orang Islam, maka orang Islam juga tercabar dengan cara metod perbahasan ilmu kalam ni, yang membahaskan soal tentang Tuhan, sebelum Tuhan, bagaimana masa dan Tuhan, bagaimana Tuhan dan tempat, bagaimana time and place. Banyak teori-teori khususnya yang diterjemahkan dalam ilmu fizik. Dan sekarang ni kita tahu bahawasanya dalam quantum fizik, benda-benda tu lebih dipahami dalam kerangka yang lebih besar. Dan ini semua telah menyebabkan sejak dulu berlaku perbahasan, sehingga menimbulkan atheist, orang tak percaya pada Tuhan. Kan? Epicurus umpamanya ialah hasil daripada perdebatan ilmu kalam tentang adakah Tuhan itu baik mutlak ataupun Tuhan ada unsur yang tak baik. Ni semua cuba dipikirkan oleh ahli-ahli falsafah Greek dan Yunan. Apabila dia diterjemahkan dalam dunia Islam, maka ulama-ulama Islam berbeza pendapat. Boleh digunakan ke? Kita jangan peduli ke benda ni? Patutkah kita nak bahaskan akidah, nak tengok jawab benda-benda yang mereka timbulkan ini? Ulama-ulama salaf pada awalnya mereka tak suka hal ini. Al-Imam Syafi'i antara yang banyak kenyataan dia tak suka hal ini. Dan dia mengutuk ilmu kalam ini. Kerana ilmu ni hanya membawa manusia membahaskan Tuhan, cuba berfikir Tuhan di luar daripada keupayaan manusia. Kalau Tuhan kata macam ni, dia akan fikir yang lain. Jadi ini menyebabkan imam-imam dahulu menolak ilmu kalam. Cumanya bagi mereka yang kata ilmu kalam ni boleh, tapi hendak dah diserasikan. Kerana Mu'tazilah, ini Mu'tazilah, School of Mu'tazilid, atau Mu'tazilah School ini, dia muncul daripada ilmu kalam inilah. Yang selalu saya sebut, contohnya sifat. Ilmu kalam ni dia berfikir dengan mantik Yunan. Allah ada, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Ada zat Allah berkata-kata, melihat, mendengar. Jadi manakah yang qadim, manakah yang asal? Bila mereka kata Allah itu zat Allah asal, berkata-kata asal, melihat itu asal, mendengar itu asal, Mu'tazilah kata ini telah membanyakkan yang qadim. Asal saya nak terjemah mana qadim lah. Qadim ni maksud yang asal. Dia word ni maksud yang tidak ada time, yang mula. Mula tu bukan mula maksud mula dalam bahasa Melayu ni. Yang asal. Kalau dah banyak yang asal, sama. Jadi Tuhan telah sama dengan mendengar, Tuhan telah sama dengan melihat, Tuhan telah sama dengan berkata-kata. Dia panggil ta'addudul qudama, berbilang-bilang pada yang qadim. Tak boleh, Mu'tazilah kata syirik. Habis mendengar, melihat, kata-kata, macam mana? Tuhan, melihat, itu sama dengan Tuhan, berkata-kata sama dengan Tuhan, mendengar sama dengan Tuhan, sama dengan zat. Zat ni pun satu istilah baru, zat. Dia punya materi ya. Ni nanti belajar ni. English kata essence. Daripada yang zat tu. Oh, kalau A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, A sama dengan C. Apa beza mendengar dan berkata dengan melihat? Kenapa Allah kata Sami'un Alim? Oh, mereka berdebat. Yang ni kata no, ini adalah sifat. Sifat tak sama dengan zat. Apa sifat tu qadim? Kerana ia hakikatnya zat. Perbahasan yang tak memberi manfaat, yang hanya meletihkan akal. Yang Allah suruh bagi tahu kita Allah itu maha mendengar dan melihat. Kita hendaklah takut pada Allah kerana dia maha mendengar dan melihat. Mereka pergi bahaskan macam mana Allah mendengar dan melihat. Inilah nak mudahkan. Jadi ilmu kalam telah disibukkan. Allah ada, lawannya tiada. Pasal apa nak lawannya tiada? Nak jawab Mu'tazilah tu. Ia mendengar, lawannya pekak. Come on, dia mendengar lah.
Tak takut ada orang dia mendengar, kaunuhu sami'an. Dia mendengar dan dia dalam keadaan mendengar. Kerana kita ni mendengar, kadang-kadang kita tak peka, tapi orang bercakap kita tak perasan. Oh, dia terfikir Allah tu macam dia. Jadi dia kata bukan saja mendengar, dia dalam keadaan mendengar. Tuan-tuan, itu sebab apa? Sebab khayalan mereka itu khayalan manusia, bukan khayalan Allah yang laisa kamislihi syai'. Menyebabkan Imam Ahmad, banyak salaf, mereka tak suka dengan ilmu kalam. Tapi sebahagian mereka yang menjustifikasikan, mengambil berat tentang ilmu kalam ini, termasuk Abu Hasan Asy'ari yang datang daripada aliran Mu'tazilah, yang kemudian menjelma menjadi aliran Asy'ariyah, yang menolak ajaran guru dan juga bab bentua dia Ali Jubai, yang 40 tahun dia dalam Mu'tazilah itu, menganggap bahawasanya mereka perlu deal dengan ilmu ni kerana nak jawab mereka ni. Tapi malangnya, perkara itu telah terbawa-bawa kepada tempat yang orang tak faham ilmu kalam pun diajar cara ilmu kalam. Para ulama salaf, mereka lebih suka agama itu diajar seperti yang awal Nabi ajar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah. Cukup. Ia satu. Ia bukan berjauhar. Ia bukan. Dia pecah-pecah lagi. Itu konsep tu kalam. Ilmu mantik. Dan sebahagian mereka mewajibkan ilmu mantik. Jika nak faham akidah, kerana belajar ilmu mantik baru boleh faham akidah. Sedangkan mantik punya, logik mantik tu ialah mantik Yunan. Sahabat tak belajar ilmu mantik tu, macam mana dia faham akidah? Macam saya nak bagi faham lah, kita supaya adil pada dua-dua pihak. Kita rasa orang barat duk hentam Islam, so kita kata you have to study barat punya idea tentang falsafah dia supaya kita baru boleh jawab dia. Kalau setakat tu je okey lah, ramai ulama-ulama yang baca dan jawab. Tapi kita kena guna cara dia juga, baru boleh lawan dia. Ini timbul masalah. Kita kena faham akidah secara falsafah kalam, barulah kita boleh faham akidah. Inilah yang menyebabkan berlaku perdebatan panjang. Walau bagaimanapun, semua puak-puak ini, selagi mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, menerima apa yang ada dalam kitab dan sunnah, mereka ialah di kalangan kaum muslimin. Allah. Panjanglah nanti debate dia, ilmu asyik perbahasan asing tentang ilmu. Ya. Kita buka kepada soalan yang terakhir. Jika ada, boleh kemukakan. Ya, boleh. Ya, silakan puan. Ataupun boleh bagi mikrofon. Tes. Tak ada langsung. Tes. No, ada orang bapa nak tanya. Sila. Siapa bagi mikrofon? Ada orang ni. Sistem ni tak. Assalamualaikum. Soalan saya ringkas saja. Tadi Datuk ada bercakap panjang lebar berkenaan dengan ahli kitab. Masih wujud tak lagi ahli kitab yang macam dulu itu dalam zaman sekarang ni? Soalan kedua, boleh pada tak? Soalan kedua, isu dia panas dan sensitif sikit lah berkenaan dengan kafir Harbi. Contoh dalam DAP, adakah halal untuk kita kempen dan perangi mereka ni? Itu saja. Mohon maaf.
Yang pertama, adakah tadi saya dah sebut, adakah ada ahlul kitab? Ahlul kitab yang mengaku menyeleweng kitab itu ada pada zaman sebelum Nabi dan selepas daripada Nabi. Sama. Cuma hak mana duk ada hari ini ni ialah hasil daripada kerja buat yang sebelum zaman Nabi lagi. Mereka yang kata Tuhan tiga dan seumpamanya, sebelum Nabi datang mereka telah kata masalah taslis ni, masalah mereka menyatakan Tuhan tiga anak, Trinity. Tuhan tiga, Tuhan ada anak, Trinity. Soal ubah kitab, sejak zaman sebelum Nabi pergi mereka telah ubah kitab. Pun begitu agama membuat satu hukuman pada mereka. Mereka kafir tapi mereka ahli kitab yang ada peruntukan-peruntukan khas dalam berurusan dengan mereka, termasuk lelaki muslim boleh kawini wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, boleh kahwin dengan wanita ahli kitab. Cumanya para mazhab Islam itu macam saya kata tadi berbeza pendapat. Adakah ahli kitab tu yang dimaksudkan tu hendaklah berkesinambungan sebelum daripada zaman Nabi dulu, ataupun yang baru jadi Yahudi dan Kristian pun dikira ahli kitab? Majoriti kata hari ini pun ahli kitab juga, sama hukum dia macam tu. Mazhab Syafi'i dia sebut benda yang sebelum bi'asah, sebelum pengutusan Nabi SAW, dan dia syaratkan juga ibu bapa kena Yahudi. Kafir harbi ialah orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia tak memerangi Islam, dia berbeza pandangan sahaja, sekadar dia bagi pendapat dia berbeza, itu dia belum memerangi Islam, dia belum jadi harbi. Harbi ni dia melancarkan permusuhan kepada Islam. Agama tak memusuhi orang kafir yang tak berperang dengan Islam. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah bagi tahu tentang masalah orang kafir ni, yuqatilukum fid din. Mereka itu memerangi kamu kerana agama kamu. Kalau dia bergaduh, dia kafir, bergaduh dengan kita sebab dia accident dengan kita, kereta dia bergaduh, tu bukan kerana agama, pasal kereta. Dia berkelahi dengan kita pasal tanah, itu pasal tanah. Tapi kalau dia benci kita, dia mencari jalan untuk wazaharu ala ikhrajikum, dan berusaha nak mengeluarkan kita daripada kampung halaman kita kerana agama kita, dia kafir harbi. Dia kafir harbi. Jadi kalau ada siapa yang membenci kita kerana agama kita dan merencana untuk merosakkan kita kerana agama kita, dia adalah kafir harbi. Bagaimana dalam dunia hari ini, yang zahir Israel memang kafir harbi lah. Dan kafir harbi ni dia tidak ada perjanjian dengan kita. Perjanjian ni, dan yang dia memungkiri perjanjian. Perjanjian ni macam dulu mereka janji, mereka bayar jizyah, mereka janji keamanan dengan Nabi, mereka jadi rakyat di bawah negara Madinah, mereka bukan kafir harbi. Tapi bila mereka isytihar perang, mereka kafir harbi. Parti-parti politik dan orang yang ada dalam negara orang Islam ni nak hukum semua tu mungkin susah lah. Tapi individu mungkin boleh dihukum. Kalau ada individu yang memang melancarkan pemusuhan dan merencana untuk memusuhi orang Islam, kita kena letak dia atas timbangan, para ulama kena ambil dia, kena bahaskan individu ni, kemudian kita kena keluarkan dia. Dia ni harbi itu pun tak. Tapi kalau untuk kita pukul rata saja, dia susahlah sikit. Selagi mana dia tak menzahirkan perkara yang jelas bahawasanya satu pemusuhan yang begitu nyata memusuhi agama kita. Dalam negara kita, saya tak tahu parti mana nak sebut pun, tapi kalau ada yang zahir memusuhi Islam dan merencana untuk menghadapi orang Islam dan dinilai, pasal dia kena ada orang yang nilai, tak boleh orang bawah buat keputusan, dia kafir harbi.
maka baru dia boleh dijatuhkan kafir harbi. Kerana kafir harbi ni ada hukum dia. Dia diperangi. Dia diperangi. Jadi kena istihar. Nak istihar tu kita kena istiharah. Sama ada pihak badan ulama kena istiharkan, atau pihak pemerintah yang istiharkan, atau badan ulama yang istiharkan. Kalau kita duduk seorang-seorang, aku ingat dia ni kafir harbi ke, dia tu aku tunggu dia kau jalan hari ni, dia mai aku katok bagi mampu orang. Dia tak boleh lah macam tu. Dia nak kena, kalau tidak tak ada sistem, maka boleh berlaku rusuhan dalam mana-mana negara. Tapi tidaklah mustahil jika orang tu mempunyai ciri-ciri yang demikian tu diputuskan oleh ulama-ulama yang menilai dia secara spesifik. Kita putuskan fulan ataupun gerakan fulan, mereka yang menyokong fulan di dalam negara ini adalah musuh Islam. Kalau diputuskan demikian, barulah kita boleh jatuhkan dia kafir harbi. Jadi nak kena buat kajian yang cukup lah. Saya tidak menafikan ada orang yang nampak macam samsing sikit dengan Islam dan kurang hajar dia dengan agama Islam dan negara ni. Tapi untuk kita istiharkan dia kafir harbi, kalau saya istiharkan malam ni, pagi esok kita nak kena pergi perang. Jadi kita kena melihat kepada kes itu secara detail dan secara yang mengelakkan daripada melakukan satu kebobrokan dalam negara secara tidak teratur. Dengan jawapan yang diberikan oleh Sahibus Samah tadi, berakhirlah kita pada forum ataupun kita katakan ziarah Jabatan Mufti untuk kali yang pertama pada tahun 2024. Jazakumullah khairan diucapkan kepada pihak pengusaha masjid atas kesudian untuk menerima kami sebagai tetamu, dan jutaan terima kasih juga diberikan kepada Sahibus Samah atas kesudian untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Seterusnya saya serahkan kembali majlis ini kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.